والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang mulia dan yang dihormati Tuan Imam Masjid, apa nama masjid ni? Masjid Abu Hurairah, dan juga ahli jawatan kuasa masjid dan pengurusi masjid, dan juga kepada para imam-imam yang hadir dan semua ustaz-ustaz, guru-guru dan seterusnya, kepada semua hadirin hadirat yang hadir pada malam yang bahagia ini. Semoga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu, sebelum pada kita meneruskan permulaan baca kitab, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala limpah kurniaannya, bagai-bagai nikmat yang dicurahnya. Antara lain, kita masih lagi di dalam umur yang diberi panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping kita pula itu diberi sihat wal afiyah, juga memberi taufik dan hidayah. Semoga-moga berlanjutan ini hingga berseterusnya sampai kepada akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita mulai masuk sedikit daripada muqaddimah kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin وجعله أسوة حسنة للمؤمنين وإماما وقدوة للمتقين والصلاة والسلام على خير الخلق على الإطلاق الذي هو سيد المرسلين والذي بعثه الله ليتمم مكارم الأخلاق
في أمور الدنيا والدين وعلى آله وعترته الطاهرين وأصحابه البررة المهديين المهتدين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والدين أما بعد. Terjemahan Bismillah, dengan nama Allah. Dengan nama Allah ialah Tuhan yang Maha Murah, ataupun dengan kata lain Tuhan yang amat murah, ataupun Tuhan yang Maha Pemurah. Bila sebut kemurahan Allah, maka umumkan dengan segala hamba-Nya. Kemurahan Allah itu melengkapi segala hamba-Nya, tapi dengan kait dalam dunia ini. Ar-Rahman ay fid dunya. Kemurahan Allah Ta'ala dengan segala hamba-Nya dalam dunia ini, itu umum. Sama ada mereka itu segala hamba-Nya tu yang diberi kemurahan ke atasnya itu, sama ada mereka itu segala hamba-Nya tu yang beriman dengannya. Sebagaimana kita orang yang beriman ni dapat kemurahan, atau yang kufur. Kemurahan Allah Ta'ala ini meliputi hamba-hambanya yang beriman dan hamba-hambanya yang kufur. Apa makna kemurahan? Dengan bahawa Allah memberikan segala nikmat yang besar-besar, yakni yang nyata pada pandangan mata zahir. Seperti Allah Ta'ala bagi kepada hamba-Nya sihat, kan? Kesihatan itu bukan kita orang mukmin saja, orang yang kufur pun sihat. Kurniaan rezeki, kekayaan, bukan hamba yang beriman saja, yang kufur pun kaya. Begitulah makanan, minuman, rezeki duniawi melengkapi semua hamba. Bahkan sekaligus kita nampak orang yang kufur tu sekaligus nampak lebih mereka mewah. Kadang-kadang nampak lebih kemewahan mereka di atas kita orang beriman lagi. Sebab itu Allah Ta'ala kata di akhirat, apabila Allah Ta'ala cerita tak kala mereka tu kufur dengan Allah, Allah memasukkan dalam golongan wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamim di akhirat kelak. Di antara ilah yang mereka begitu, innahum kanu qabla zalika mutrafin. Itu kita dah baca dalam surah Al-Waqi'ah, kan? Sebab mereka itu masa mereka berada di dunia dulu, mereka adalah mutrafin, diberikan kemewahan. Dengan kemewahan yang diberi oleh Allah, siapa mereka lupa dan lalai dari mengingat dan mengenalkan Tuhan yang memberi kemewahan. Itu orang panggil. Tetapi di dunia ini, apa dia? Tak dapat kata itu adalah semata-mata kemurahan dari Allah. Lalu dikatakan di sini, segala hamba-Nya yang dapat kemurahan Allah dalam dunia ini, sama ada mereka itu yang beriman, yang percaya dengannya, ataupun yang kufur, yakni yang tiada percaya dengannya, dapat kemurahan. Dan sama ada, dipanggil ta'mim lah, kalau mengaji ibarat kita dipanggil ta'mim. Segala hamba tu sama ada mereka tu yang beriman, yang kufur, panggil ta'mim dalam istilah. Ta'mim yang kedua,
Dan sama ada mereka itu segala hambanya tu yang taat. Nah, di kalangan sama mukmin pula tu ada yang taat, yang patuh pada segala suruhannya Allah, ataupun yang derhaka akannya. Juga kemurahan Allah Ta'ala meratai. Sebab kalau mengaji makna Ar-Rahman itu maknanya am. Nah, makna dia tu. Lagi pula makna yang kedua Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Ada diterjemah juga yang amat kasihani. Ada juga setengah diterjemahkan yang amat kasih sayang. Kan? Satu maksud jelah daripada makna Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Allah ni amat-amat sayang. Allah ni amat kasihani. Kasihan bila kita buang ha, tinggal kesian. Kita panggil kan? Kesian. Ada pula orang tambah kasihan belas. Ada juga belas kasihan. Pusing-pusing main di segi bahasa kita. Itu makna Ar-Rahim, mustaq ambil daripada rahmah dengan arti yang khas. Itu makna amat penyayang, kasih sayang. Adapun Ar-Rahman ambil daripada Ar-Rahmah juga. Rahmah dalam arti yang am. Sebab tu jumlah murah. Nah, itu beza. Kemudian Maha Penyayang Allah ini dikhaskanlah dengan hamba-hambanya yang beriman. Ini sahaja. Kesayangan Allah itu khas dengan hamba yang beriman saja. Dan percaya dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian ulama memberi tafsir Ar-Rahman ayil mun'imu bijalailin ni'am, iaitu Tuhan yang mengkurniakan dengan segala nikmat yang besar-besar, yang nyata-nyata. Semua orang lihat dia kata nikmat. Tengok bila kaya, oh nikmatnya dia tu, senangnya dia, nasib baiknya dia, kan? Tapi cuba kita tengok kepada orang yang susah. Rasanya malang nasibnya, tak baik nasibnya. Sekaligus kita baca begitu kan? Tapi belum tentu. Itu nak menyatakan kata nikmat yang jalail, itu panggil kemurahan Allah. Adapun makna Ar-Rahim, Al-Mun'imu bidaqaiqin ni'am, iaitu Tuhan yang mengkurniakan nikmat yang halus-halus. Halus ini maknanya tak nyata, tak nampak dengan mata kepala. Seperti Allah bagi kepada hamba-Nya tu iman. Iman tu nikmat yang besar di sisi Allah, tapi di sisi pandangan zahir kita tak ada rasa nikmat. Sebab itulah orang kafir yang mengejekkan kepada orang mukmin. Siapa pernah mereka kata in antum illa fi dhalalin kabir. Bila Allah Ta'ala tanya orang yang apabila dicampak lontar ke neraka di akhirat kelak, khazanah neraka, penjaga neraka tanya, alam ya'tikum nadhir, tak pernahkah kamu semasa kamu di dalam dunia dulu, tak pernahkah datang akan kamu oleh yang menakuti, yang menceritakan kamu bahawa di akhirat adanya azab, adanya neraka yang buat kamu tu takut, panggil yang menakuti. Maka ditafsir setengahnya rasul-rasul juga penyambung-penyambungnya, penyampai-penyampai daripada rasul. Tak ke pernah kamu hidup dunia dulu apa dia rasul yang menakuti datangkan kamu? Allah Ta'ala hikayat, walaupun benda belum sampai lagi. Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Mulk. Mereka jawab macam mana? Qalu bala qad ja'ana nazir. Kan?
qad ja'ana nazir, dia mengaku, ya bahkan sungguh telah datangkan kami oleh yang menakuti. Tetapi setelah Rasul yang menakuti menyampaikan datangkan kami kata pada mereka, fakadzabna, maka kami mendustakan. Tengok kan, Rasul menyeru mengajak mereka kepada beriman. Begitu juga orang-orang mukmin mengajakkan kepada yang belum beriman kepada iman, tapi kami mendustakan mereka yang mengaku di akhirat. Fakadzabna, di samping kami mendustakan juga, wa qulna, dan kami kata pula kepada mereka, ma nazzalallahu min syai', dia kata, tak pernah Allah menurunkan sesuatu pun. Arti yang munduk kata itu dakwaan, rekaan kamu. Dia kata, ini tahap hikayat lagi akan berlaku di akhirat. Lagi pula kami kata ke mereka, ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Tidak ada kamu, hai orang mukmin, melainkan hanya kamu tu dalam sesat yang besar. Dia kata sesat. Satu kata iman ni tak nampak. Kata nikmat. Kita pun terasa tak ada besar mana kalau tak bercara hal dia. Nah, kalau tak mengaji tentang fadilat, fadail, cara kelebihan iman, kelebihan ilmu syarak, dia tak terasa besar. Bila di akhirat pula Allah nyata sangat. Siapa orang yang kupum tadi mengaku, ya sungguh telah datangkan kami oleh Rasul yang menakuti. Mereka menyata hal ada akhirat, tapi kami mendustakan. Kami tak percaya bahawa hidupnya, matinya akan hidup balik. Kami tak percaya itu sebenarnya Quran yang dibaca itu kalam Allah. Kami kata mereka reka saja. Nah, yang banyak ayat Nabi kata. Dan kami kata ke mereka, in antum illa fi dhalalin kabir. Kalau surah Yasin dah cerita, mereka kata, in antum illa takzibun. Dia terhadap puak Rasul. Mereka kata, tidak ada kamu, malaikat kamu dusta. Dia kata ke puak Rasul, puak dia bercakap dusta. Tengok, dia mengaku di akhirat. Lepas tu dia kata, sambung lagi, wa qalu, tu hikayat juga, dan mereka berkata, walha tak berlaku lagi kan, tak bakit lagi, tapi Allah Ta'ala cerita seolah berlaku dah, guna fi'il madhi kalau orang mengaji kaedah. Wa qalu, dan telah kata, walha lagi akan kata, tapi tilik kepada janji dari Allah mesti berlaku, tak berlaku lagi pun mesti berlaku, seolah-olahnya dah berlaku. Lalu guna dengan mati. Wa qalu, dan telah kata mereka itu. Apa mereka kata? Lau kunna nasma'u au na'qilu. Boleh kata lau litamanni. Kalaulah kami dulu, masa dalam dunia dulu, nasma'u, kami dengar, kami terima penakutan yang dimenakuti oleh para rasul. Kalau kami terima, kami dengar dulu, au na'qilu, ataupun kami mengerti apa yang dimenyampaikan oleh mereka, nascaya ma kunna fi ashabis sa'id, nascaya tidaklah kami ni di dalam neraka yang api bernyala. Tapi tak ada arah lah, harap tani kata. Kena dah. Itu Allah Ta'ala menyatakan bahawa nikmat iman yang Allah Ta'ala bagi kepada orang mukmin, termasuklah kita mudah-mudahannya, dan juga taat yang Allah Ta'ala bagi, ini yang panggil nikmat yang halus. Maksud halus ni tak nyata pada pandangan Zuhir, itu maksud halus begitu. Kita tengok barang halus, tengok tak nampak. Kalau mata kita ni kurang, kena bertolong dengan spek mata, dengan cermin. Sebab barang halus tengok tak nampak. Itu dia. Apa lagi orang buta langsung tak nampak. Maka begitulah Allah Ta'ala menterikan mata orang kufur nikmat yang besar di sisi Allah, iman tu.
Rasul tu pangkat yang besar, martabat yang tinggi di sisi Allah, tapi mereka nampak kata mereka dusta. Tengok. Dia panggil nikmat besar tapi halus, tengok tak nampak. Tapi bila hamba yang Allah Taala sayang kepadanya, Allah bagi nikmat yang halus tadi. Ni apa kata Rahim. Tuhan yang amat penyayang, amat kasih sayang. Kasih sayang khas dengan hamba-Nya yang beriman. Adapun hak yang kufur tak masuk dalam kesayangan, hanya kemurahan saja. Oleh itu kita jangan tertipu, terpedaya dengan kemurahan Allah. Fala yaghurrannakum billahil gharur wala yaghurrannakum billahil gharur. Apa dia? Wala yaghurrannakum billahil gharur. Oleh itu dan janganlah menipu dayakan kamu dengan sebab kemurahan Allah itu oleh yang menipu. Itu makna Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim secara sepintas lalu. Kemudian kita ikuti dengan puji. Alhamdulillah, segala puji itu hanyalah bagi Allah. Ada isyarat segala puji, yakni segala bahagian puji yang 4 bahagian tu semua itu hanyalah bagi Allah. Isyarat pada kata segala bahagian puji itu hanya kepunyaan bagi Allah. Tu kalau pakai lam lil milik, ataupun hanyalah yang dimustahakkan bagi Allah. Tu kalau pakai lam lil istihqaq, ataupun hanyalah yang tertentu bagi Allah. Tu panggil lam lil ikhtisas. Tu dalam orang mengaji kaedah lah tu. Walau bagaimanapun hakikat yang puji itu hanya bagi Allah. Oleh yang demikian kita sesama kita nak puji itu terhenti di atas izin dari Allah. Yakni terkadang kita puji sama kita tu haram, terkadang makruh, terkadang sunnah, terkadang wajib. Tengok seperti kita puji dalam solat itu wajib. Kita puji sesama kita kalau seorang itu akhlaknya bagus, hatinya ikhlas, bersih, suci, sunat kita puji. Tapi kalau seorang itu hati kurang bersih, makruh kita puji. Apalagi kalau nyata bahawa seorang itu kalau kita puji nanti membawa kepada takabur, sombong, megah, ujub, riak, maka haram kita puji. Sebab kerana jatuh dia di dalam lembah kesombongan, ujub yang haram sebab daripada kita puji. Maka kita buat sebab bagi yang haram ialah haram. Sebab hakikat hak yang dipuji sebenar hanya bagi Allah, kan? Tu. Kadang-kadang kita silap faham bahawa puji itu dapat semata-mata, keji itu tak dapat semata-mata. Walah tidak. Berkaitan dengan hukum taklifi. Sebab pada makna dia segala puji itu hanyalah, dia punya hanyalah lillah, hanyalah bagi Allah. Kepunyaan bagi Allah, yang tertentu bagi Allah. Tu. Baik. Allah itu di sini ada jatuh sikit dalam terjemahan tu. Mana terjemahan bagi Al-Malikil Haqqil Mubin tu tak ada satu. Sepatutnya ada lagi. Allah itu Tuhan yang Al-Malik. Apa Malik? Asalnya cuma betul raja. Maksudnya yang lulus oleh rentahannya. An-nafizu amruhu. Yang kita dah kata fa innaka taqdi wa la yuqda alaih. Sesungguhnya engkau hai Tuhan, engkau meluluskan. Bila engkau melulus, luluhlah. Mau tak mau kita apa, bila dia meluluskan, lulus. Bila ia melakukan, berlakulah. Itu mana Al-Malik,
ayin nafizu amruhu. Yang lulus oleh pekerjaannya. Lagi pula al-haqqi, yang sebenar adanya. Banyaklah makna dia tu, ada setengah tafsir makna al-haqqi ay thabit, yang tetap, yang mesti. Ada setengah tafsir al-haq ayil mutahaqqiqi wujuduhu, yang sebenar oleh adanya. Hati dia panggil yang adanya yang hakiki. Sebab tu kalau orang mengaji ilmu hakikat, bila duk cakap tentang hakiki, wujud yang hakiki hanya Allah. Ada wujud yang lain daripada Allah bukan hakiki. Lawanan hakiki panggil apa? Majazi. Wujud yang hakiki hanya Allah. Yang lain pada Allah wujud semua tu majazi. Maka kalau kita nak hukumkan wujud Allah itu hukumnya wajibun. Manakala wujud yang lain daripada Allah hukumnya jaizun. Tak sama. Hukum tak sama. Tu makna kata makrifat kena Allah, yakni kita kenakan hukum sifat Allah. Mana sifat Allah? Esa. Apa hukum esa Allah? Wahdaniyatuhu ta'ala, hukumnya wajibatun fil aqli, yang wajib. Nah, manakala qudrat Allah wajibatun, adapun qudrat kita jaizatun, ya harujah. Wujud Allah wajibun haqiqiyun sabitun. Ada pewujud kita majaziyun saja. Ada kita sebab ia yang mengadakan. Kan? Adapun ada ia, ada Allah sendiri, tidak tersebab daripada yang mengadakan. Itu hakiki. Sebab tu pada musyahadah orang ahli haqiqah, bila dia tilik kepada yang lain daripada Allah, maka dia hukum tak ada. Dia panggil wahdatul wujud kalau mengaji ilmu hakikat. Ada hak sebenar-benar ada, hanya satu je, kata Allah. Ada pun yang lain pada Allah, adanya tak dibilang. Adanya tak dibilang. Itu paling tidak pandang pada musyahadah, seakan-akan tiada lah. Itu saja. Nah, sekaligus kita silap, kita tak faham juga. Yang ada hanya Allah. Kita bukan ada. Bukan ada mana semua ni, bukan ada kan ni. Di sisi ahli hakikah, ada yang bahasa dulunya oleh tiada, lagi pula adanya dalam keadaan terima tiada, ada sebegini tak dibilangkan. Itu dia maksudnya. Contoh sebagaimana kita mengaji sikit dah. Kita mengaji masanya sebentar. Masa kita belajar sebentar. Belajar pernah duduk belajar di pondok? Tak. Kita kata tak. Ada orang lain kata dia duduk pernah duduk di pondok 3 tahun je tak dibilang. Tu kita kata tak. Tak, tidak jadi dusta kerana murad dak di situ tu kita tak bilang kerana terlalu sedikit, terlalu sebentar. Orang mengaji 15 tahun kurang, 20 tahun paling kurang. Kita hanya 2 tahun tu sikit sangat. Bila sikit pakai tak dibilang, lalu dikatakan dah, bahawa tak ada mengaji, kata. Itu maksud. Maka ada kita ini oleh kerana sebelum pada ada tu kita tiada, dan masih ada masa ada kita terimanya tiada. Ada je sebegini tak dibilangkan. Itu panggil ada wujud majazi, wujud aradi, bukan hakiki. Itu maksud. Dan itu bila Allah tu al-mutahaqqiqu wujud, itu satu nama Allah Al-Haq. Dalam Al-Asmaul Husna kan setengah pada sebut Al-Haqqul Watin. Ada nama Tuhan Al-Haq, Al-Watin, nama Tuhan. Maka boleh kita letak nama Abdul Haq. Ni jarang letak nama Abdul Haq. Dengar-dengar dia tanya nama, tak ada dengar lagi Abdul Haq. Kalau Abdul Rahman tadi banyaklah Abdul Rahman, Abdul Rahim kan. Banyak, tapi Abdul Haq jangan dengar. Walau bagaimanapun ya.
Al-Mubin. Banyak orang Abdul Mubin. Nama apa? Abdul Mubin. Baik, dari segi matan tu ada baris Alhamdulillahil Malikil Haqqil Mubini. Az-Zahirnya Mubini kerana naat yang ketiga bagi Allahi. Sah Al-Mubina, Al-Mubinu pun dikatakan naat maqtu'. Tapi bila kita baca dalam bentuk ilmul bada' nak melahirkan sajak, kita sengaja waqaf. Alhamdulillahil Malikil Haqqil Mubin. Sengaja diwakaf untuk ditasjid. Arti seterusnya Al-Mubin, Allah yang menyatakan, yang menzahirkan apa sesuatu yang ia nak menzahirkan. Itu terjemahan tu tidak ada terjatuh. Barulah sambung kepada Allazi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Iaitu Tuhan, Allah itu Tuhan yang telah mengutus ia, yang telah melantik ia. Kita panggil juga kan, yang telah mengutus, yang telah suruh ia ataupun telah melantik ia akan seorang rasul, melantik seorang dijadikan pesuruh. Itu panggil rasul. Maksud di sini yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Allah melantik dia jadi rasul itu sebagai rahmat bagi sekalian alam. Mana rahmat mana tadi? Rahmat mana umum? Bagi sekalian alam. Gak apa alam? Kullu mawjudin siwallah. Ataupun dengan kata reka, ma siwallah. Itu panggil alam. Barang yang selain daripada Allah semua panggil alam. Lepas tu nak hurai lagi, ini semua yang ada, kullu mawjudin siwallah. Semua yang ada selain pada Allah semua panggil alami. Yang diambilkan alami daripada alam, alam makna tanda. Karena setiap mawjud selain pada Allah ada padanya tanda. Tanda apa? Yang menunjuk atas ada Tuhan yang menciptakan. Ada tanda. Nanti lihat pada situ panggil alam. Ada padanya tanda yang menunjuk atas kata ada Tuhan yang menciptakan dan Tuhan yang mengaturkan. Dalil di mana kata ada di antara lain. Kalau disoal, kita mau tak kepada kita ni susah? Kita mau tak pada kita ni apa dia sakit? Cara umumnya tak mau kan? Tapi di samping tak mau berlaku juga. Ini menunjuk kata ada yang mengaturkan. Kalau kita yang mengatur, apa yang kita tak mau tak berlaku lah. Dan hak yang kita mau pula kekayaan, kesenangan, kemewahan, kesihatan, semua kita mau. Tapi atas diri kita sekali uzur, sekali sakit. Ini menunjuk kata di kita ni dalil yang nyata ada Tuhan yang mengurus dan mengaturkan. Itu Rabb. Kita ni al-alam. Sebab tu panggil alam, kerana di diri kita ni ada tanda menunjuk atas ada Tuhan yang menciptakan. Bila alam saat ni tilik pada segi kita ni ada, kita di kena dia mengadakan, panggil makhluk. Benda yang satu beberapa panggilan dengan iktibar lain-lain. Ialah sebagai rahmat bagi sekalian alam. Lagi pula wa ja'alahu uswatan hasanatan lil mu'minin, dan telah menjadi ia Allah akan seorang rasul sallallahu alaihi wasallam itu Allah menjadikan contoh atau tauladan. Ada orang cakap kan tidak ada waw, teladan. Cakap ada sini teladan. Ada teladan. Contoh faham lah? Teladan. Contoh atau teladan. Apa tu kalau kita nak huraikan lagi? Boleh diarti juga tiruan. Bila ada dia orang tengok, orang tiru, orang ikut. Bila dia tu baik, orang suka ikut kebaikan dia tu. Bila tengok akhlak dia tu bagus, orang suka ikut kebagusan dia tu. Maka dia merupakan tauladan ataupun teladan
ataupun dia adalah contoh. Tu ini ambil apa nama ini daripada iktibah daripada ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Iktibah daripada makna ayat itulah wa ja'alahu uswatan hasanatan lil mu'minin. Puji-puji bagi Allah. Di antara nikmatnya Allah menjadikan seorang rasul tadi contoh ataupun teladan yang elok bagi siapa? Bagi orang yang beriman dengannya. Bapa kait dengar orang beriman. Kan dalam Quran Allah Taala kait uswatun hasanatun li man kana yarjullaha wal yaumil akhir. Aliman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa zakarallaha kan ila akhirih. Jadi Allah Taala kait di sana rasul yang diutuhkan itu orang yang menerima dia ambil buat teladan kepada rasul itu siapa? Orang mukmin je. Ada orang kufur bukan dia nak ambil teladan, bahkan dia menentang. Bahkan usaha nak membunuhkan Nabi pula. Ada. Dia tak buat teladan kepada Nabi. Bahkan dia agak kata mereka adalah menyesat. Apa kata tadi? Tengok Isa tu. Apa dia nak bunuh? Siapa lari? Likung. Kan? Begitulah juga Nabi Zakaria tengok dibunuh. Nabi Yahya tengok. Tu nabi-nabi hak yang sebut nama dalam Quran hak kena bunuh. Lepas tu hak tak sebut nama dalam Quran banyak lagi hak kena bunuh. Bagaimana Allah Ta'ala dia mengkeji kepada orang ahli kitab. Bila dikata kepada mereka, kamu berimanlah dengan barang Quran yang telah kami menurunkan. Mereka jawab, ya kami hanya nak beriman dengan Taurat yang telah diturunkan atas kami saja. Mana tak mau yang lain. Baik, Allah perintah kepada Nabi SAW suruh firman litazkid dia panggil. Nak mematikan perkataan dia tu. Baiklah kalau kamu betul-betul biarlah tak mau beriman kepada Quran, katakanlah mengikut dakwaan. Sebenarnya bila tak beriman dengan Quran, hakikatnya tak beriman dengan Taurat pun. Kerana berlaziman. Tapi biarlah, dah mu dakwah kata mu hanya nak beriman dengan Taurat saja. Tak mau beriman dengan Quran. Bila dikata wa iza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina. Kami nak beriman dengan barang yang telah diturunkan kami saja, yakni Taurat maksud dia. Kalau orang Nasara juga Injil bagi dia. Yang lain kami tidak. Wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Baik, mu kata Muhammad dan dia dakwa kata nak beriman dengan Taurat sungguh. Qul falima taqtuluna anbiya Allah. Kalau kamu beriman dengan Taurat sungguh, kenapakah kamu bunuh nabi-nabi? Tu menyata kata banyak nabi-nabi kena bunuh. Tapi nabi hak tak sebut nama dalam Quran. Hak sebut nama dalam Quran kena bunuhnya iaitu Yahya kan, disembelih. Zakaria. Isa juga mereka likung nak bunuh Isa. Tapi dia ambil oleh Jibril Isa diangkatkan. Bawa balik dia berjumpa buat permohonan dengan ibunya lalu diangkat lagi. Kan tengok tu. Maka Nabi kita pun sallallahu alaihi wasallam tengok tu pada malam dia nak hijrah kata di likung rumah dia kata. Kalau Allah izin mati ada kata. Setelah dia pergi berlindung diri di gua, tengok ikut dia cari ikut gua. Kan? Berapa kali setelah dia berhijrah hampir sampai Madinah, diikuti dengan kuda kenderaan bawa Allah sampai dekat nak pukul. Tapi Allah Taala beri mukjizat jadi tenggelam kaki kuda dalam tu. Jadi nak ayat kata tu dia mereka nak bunuh. Maka ayat ambil buat teladan kepada Nabi siapa? Iaitulah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa zakarallaha zikran katsira. Orang tu kan. Maka kena ke orang mukmin. Itu mana kata contoh ataupun teladan yang elok bagi orang-orang yang beriman dengannya. Sebab tu tengok kita bila sebut nama Nabi, kita ingat selawat lah. Sallallahu alaihi wasallam. Tengok kasihnya, mesranya kita. Dalam solat kita selalu duk bersalam kepadanya. Assalamu alayka
ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Masih macam hidup-hidup macam di depan kita. Alaika ke apa orang mengaji kaedah? Ka ni dhamir mukhatab. Man tawajjaha ilaihi al-kalam. Selamat sejahtera atas engkau. Ni macam kita ni, engkau, saya, aku, engkau, saya, awak. Tu mana tu dhamir mukhatab. Assalamu alayka. Selamat sejahtera atas engkau. Seru lagi, ayyuhan nabi, wahai nabi. Allah macam kita dak cakap depan dengan dia. Walau kita dak solat. Tengok, dak khitab ke dia. Ini mana kata dia tu masih hidup. Hanya pindah alam. Kan? Sebab itulah kalau seorang tu diberi nikmat oleh Allah Taala di dunia ni, dapat mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, nasib baiklah. Satu nikmatlah kita orang akhir zaman 1400 lebih dia tinggal kita kan. Tapi orang akhir zaman boleh berjumpa dengan dia belum mati. Yang maknanya seorang itu belum mati boleh lihat Rasulullah SAW, tapi secara dalam mimpi. Maka tidak mustahil pada akal. Dan datang warid pada hadis, siapa mimpi lihat aku maka ialah aku. Kerana Allah tak izin kepada syaitan merupa ke rupa aku. Masya-Allah. Tu kalau mimpi, saya mimpi jumpa Rasulullah. Nasib baiklah bagi awak. Satu nikmat Allah Taala bagi kita, tak pernah mimpi jumpa dia. Kan? Rindu nak tengok dia, tak pernah mimpi jumpa dia. Masya-Allah awak. Tapi ada setengah orang tak faham macam mana. Bila orang yang mimpi lihat Rasulullah tu orang yang pada zahirnya kurang belajar agama, kurang beramal, tapi dia orang baik, Allah Taala bagi ke dia. Bila dia cerita kepada orang majlis tanah, mu nak lihat Rasulullah, aku mengaji tak pernah jumpa. Jangan kata gitu. Salah tu. Sepatutnya, masya-Allah, awak ni Allah Taala bagi nikmat. Masya-Allah bila lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah. Aku berapa kali cinta nak lihat tak pernah dapat. Sepatut gitu. Ni dak ni. Mu tak mengaji, tak belajar lihat Rasulullah macam mana, aku tak pernah lihat. Jangan cakap itu, bunyi sombong. Itulah nak menyata apa tadi. Allah bangkitkan dia jadi rasul. Allah menjadikan dia jadi rasul itu selain pada rasul yang menyampaikan hukum, juga diri dia jadi uswah. Jadi contoh, jadi teladan supaya kita ikutkan tikah lakunya. Bagi siapa? Teladan contoh bagi orang-orang yang beriman dengannya. Lagi wa imaman wa qudwatan lil muttaqin, dan ikutan atas pada contoh atau teladan, dan telah menjadi ia Allah akannya itu menjadikan ikutan imam tu. Apa pada lugah amma ya ummu sama nak mak. Ya, lugah ni sama lugah Melayu, lugah mana-mana pun guna banyak ke nak sama. Arab imam, kita panggil kepada ibu panggil apa? Mak. Kalau bahasa siang panggil me dia panggil. Bahasa kita mak. Lepas tu kadang ada pada mak tu panggil macam pula mi, ma. Orang bahasa Urdu mama, mami. Jadi kelima ni didulukan dan anak kecil bayi dia keluar mulut tu mak dulu tu mak. Dia yang tu dulu. Ni nak menyata kata imam. Manakala mustaq daripada situ jadikan imam. Apa makna imam pada lugah? Ayil muttaba'. Artinya yang diikut. Maka di segi lugah kita, apabila yang diikut kita buang perkataan yang kita masuk nun di belakang. Bunyi ikutan. Yang dimakan kita buang yang tambah nun di belakang, makanan. Betul tak? Yang diminum buang yang tambah nun belakang, minuman. Tu. Ini pun itulah. Imam lughahnya muttaba'. Apa arti muttaba' isim maf'ul? Yang diikut. Kalau orang yang diikut, kita tukar ambil buang yang di bunung belakang ikutan. Macam imam solat. Takkan imam
Apa imam? Yang diikut. Sebab tu kita makmum yang mengikut. Allah Akbar. Sami Allah. Karena dia tu ikutan. Dia ialah orang yang diikut. Paling nyata sekali tengok di Masjidil Haram. Seorang imam yang diikut. Berapa makmum berjuta-juta mesti haji kan? Ikut yang satu tu. Tengok tu. Allah Akbar. Allah. Tu. Maka sebenarnya Nabi SAW Allah Ta'ala jadikan imaman qudwatan lil muttaqin. Dia adalah imam. Ikutan. Sebab tu kalau ditanya ada dalam hadis akan ditanya oleh oleh mungkar wa nakir antara lain selain pada tanya siapa Tuhan engkau, man rabbuka, lagi pula ditanya apakah imam kamu, apakah ikutan kamu. Kita jawab apa? Wa ma imamuka, apakah imam kau, mana apakah ikutan kau dalam hari yang hidup akan diikut apa? Kan dijawab kata Al-Quranu imami, kan? Quran lah imamku. Nanti jawab nama tu imam kita. Apakah imam kamu? Abdullah imamku. Jawab Al-Quranu imami. Quran lah ikutanku. Kan? Lagi qudwatan. Satu makna tu imaman, qudwatan, ikutan bagi segala orang yang takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita takut dia, kita ikut. Tu di antara kelebihan orang jadi rasul secara umumnya alaihi wassalatu wassalam, semua jadi ikutan bagi segala umat. Kalau petani pula dia panggil tiruan. Sini pakai cakap tak tiru cakap tak? Tengok dia tu buat kita pun tiru kata. Nampak dia pakai serban macam tu, kita pun tiru pakai serban. Mu tiru di mana? Petani tu tiru. Cakap sini dah? Kalau tu faham tak apalah tu. Baik. Sebab tu wajib atas kita selain pada kita iktikad tentang sifat-sifat kenabian, sidik, amanah, tabligh, fatanah, lahir daripada situ, berlazim daripada situlah kita ikut. Kerana apa dia cakap tak ada satu dusta pun, dan dia buat tak ada satu khianat pun, belok ke belok dan dia tak ada. Semua tu betul. Semua dia cakap tu benar. Oleh itulah kita disuruh ikut mereka tu. Itu. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi ala al-itlaq allazi huwa sayyidul mursalin. Dan mudah-mudahan jumlah begitu tu nak menyatakan kata jumlah wassalatu wassalam ala ila akhiri, itu orang panggil du'aiyah makna. Kalau orang mengaji dalam ilmu balaghah dia panggil khabariyah lafzan, insya'iyah ataupun du'aiyah makna. Dari segi susun tarkib kalam, susun ibarat tu orang panggil mubtada khabar. Mengaji kata kalam khabari dalam istilah panggil. Tapi di segi maknanya, muraknya doa. Sebab tu bubuh mudah-mudahan. Kalau kita jumpa kitab Jawid Jumaah dan bermula selawat dan salam, itu apa Jumaah tu lafaz kalam khabari, tapi makna mudah-mudahan. Selawat dan salam itu makna gitu. Ni pun dan mudah-mudahan. Ada juga kita cakap semoga-moga kan. Daripada perkataan mudah-mudahan tadi itu kita cakap juga semoga-moga. Ambil daripada perkataan Arab la'alla litaraji. Mudah-mudahan rahmat Allah serta ta'zimnya, serta membesarnya dan kesejahteraannya salam itu ala turun keduanya. Tu takdir muta'allaq bagi ala kau mengaji kaedah nahwu. Soalan kata wassalatu wassalamu kainatani, atau nazilatani. Mudah-mudahan turun keduanya rahmat Allah dan kesejahteraan. Mudah-mudahan turun keduanya ke atas siapa? Yang selebih-lebih segala makhluk dan kejadiannya. Itu atas tafsir bagi makhluk.
atas yang selebih-lebih segala makhluk dan kejadiannya kejadian Allah. Khairul khalq. Lagi pula apa dia? Dia tu yang selebih-lebih semata-mata alal itlaq. Semata-mata. Apa makna semata-mata? Daripada ketiadaan tafsil. Nak ayat kata pangkat kelebihan Allah Ta'ala bagi ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih atas segala yang lain. Semata-mata dengan tak ada huraian lagi. Ataupun dengan tidak ada kait lagi. Kemudian bila kita faham di situ, marilah kita reti di ayat yang Allah Ta'ala kata, Ya bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Sekali lagi kita muskil, tapi bila kita faham huraian, semoga-moga di sana tu hilang kemuskilan. Apa arti? Hai Bani Israel, hai anak-anak cucu Yakub, uzkuru, ingatlah kamu. Bila ingat, sebutlah kamu ni'mati allati, nikmat aku, kurnia aku yang telah an'amtu alaikum. Dan ingat satu lagi, wa anni, bahawa aku, Allah kata, faddaltukum, aku telah melebihkan kamu. Aku menjadikan kamu, hai Bani Israel, aku menjadikan kamu lebih alal alamin. Wa anni faddaltukum alal alamin. Tak ke alamin kita mengaji dah saat ni? Telah lalu saat ni. Apa makna alam? Sekalian yang ada selain pada Allah, semua alamin. Gak termasuk dalam alamin itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat-umat yang beriman dengannya. Kan? Takkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih sekali? Ya. Dari segi umat pula, takkah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih pada umat lain? Sebagaimana Allah Taala menyatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Itu menunjukkan umat lebih pada umat Nabi lain. Nabi Muhammad lebih pada yang lain. Tiba-tiba ayat tu kata, aku telah melebihkan kamu, hai Bani Israil, atas semua alamin. Jadi dengan Nabi Muhammad apa lebih dia lagi lah. Maka ulama jaga di situ. Faddaltukum 'alal alamin, ay alamin fi zamanihim. Ada alami zamanihim, segala kelia alam pada masa mereka itu mereka lebih. Sebab dia keturunan daripada Nabi Allah Ibrahim, bertalian daripada Ishak tu kepada Yakub. Daripada Yakub anak 12, 12 tu lah turun-menurun Bani Israel. Maka Allah Ta'ala kata, aku telah melebihkan kamu atas sekalian alam. Lebihkan kamu, yakni nenek moyang kamu dulu tu. Aku melebihkan dia atas sekalian alam yang ada pada masa itu. Buatmu lah lebih. Tapi orang Yahudi dia bangga dengan iaitu, kata kami lebih, sebab dia tak mengendah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata buat dia lebih. Orang dia rasa lebih kat bila nak kita rendah diri pada yang lain. Sebab dia kata macam-macam tu. Kalau sebenarnya tu Nabi Muhammad mesti kena baka kami, kena keturunan kami. Ni kamu bukan daripada keturunan kami. Karena talian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut talian Ismail, bukan? Israel talian ke Ishak. Mana kalau kamu Nabi yang sebenar mesti kena bertali talian kami. Ni talian lain ni, arti bukan. Hakikat dia cukup tahu. Tapi sombong dia, dengki dia itulah menyebabkan halang dia. Tengok, Tuhan cerita. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballah nabadzal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Allah Taala kata, apabila datangnya rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan mereka itu, sedangkan mereka tahu dah yang sebenar. Apabila mereka bertemu dengan semasa dengan Nabi Muhammad,
kitab hak mereka dok pakai kitab Taurat seolah-olah mereka lepas campur ke belakang mereka. Tak aman. Tu nabazal lazina utul kitaba nabaza fariqum minal lazina utul kitaba kitaballah nabaza wara'a zuhuri, ambil kitab tahu belakang. Soalnya dia tak amal sekali. Hanya orang tua kita di petani dia panggil apa? Kalau kita dapat ilmu tiba-tiba kita tak amal mengikut ilmu. Orang petani kata ilmu buat pelapik punggung. Orang petani panggil gitu. Sini cakap dah macam tu. Ni sebab tu balarah. Apa ilmu banyak tapi tak amal, seolah ilmu buat pelapik punggung. Ambil ilmu tak bawah nak duduk tadi. Maka la Quran guna seolah mereka ambil kitab dia tahu balik belakang. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tak tahu. Walah alim sangat mereka. Ini Allah Ta'ala duk mengkejikan sebab dia panggil ulama usul. Ada pun ulama mukmin kita masya-Allah. Masuk dalam kelebihan dipuji oleh Allah. Itulah. Baik. Kembali pada sini. Jadi hak yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah sayyidu khairil khalqi alal itlaq. Maknanya daripada ketiada tafsir lagi. Maka tidak nafikan ya Allah Taala kata pada Bani Israel wa anni faddaltukum alal alamin ay alami zamanihim. Kalau kita mengaji kitab tafsir. Lagi pula yang ialah allazi huwa sayyidul mursalin, yang ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang kita doa semoga diturunkan rahmat kesejahteraan atasnya itu ialah penghulu. Penghulu, kalau kita di sini banyak guna kalimah penghulu kan, dalam satu kampung satu desa dia panggil ada tuk ngulu dah sini. Panggil tuk ngulu. Kalau kita di sana tak panggil tuk ngulu. Panggil tuk kemenan. Tuk kemenan. Mana dalam satu kampung ada ketua kampung, di sana panggil tuk neban. Lepas tu bila di bawah satu kampung mai pula hipung 4, 5, 6 kampung pula ada pembesar pula tuk ngulu, tuk kemenan sana panggil. Kita sini panggil tuk ngulu. Tuk ngulu pasal lagi tuk gawo. Tuk ngulu, tuk gawo. Atau ala kulli hal mai daripada sayyid pada luar. Sayyid, sayyidul qaum. Maknanya orang jadi pengetua lah. Ahli kampung ni dia lah ketua. Lepas tu dilatih pula. Maka dikagatkan dia tuan penghulu. Lepas tu mereka jadi tuk penghulu. Ini tuk penghulu. Maka Nabi SAW sayyidul mursalin, tuan penghulu bagi segala rasul. Kamai penghulu man yubza'u ilaihi 'inda syada'id, mereka yang ditumpukan kepadanya pada ketika kesusahan cari tuan penghulu. Tu tuk penghulu panggil. Dia adalah penghulu bagi segala rasul yang diutuskan alaihimus salatu wassalam. Tapi di dunia ni tak nyata Walau bagaimanapun dia pernah ucap, dia kata ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamati wala fakhra. Ada satu riwayat lagi, ana sayyidu nasi, aku adalah penghulu bagi semua manusia. Satu riwayat tadi, aku penghulu bagi segala anak cucu Adam, semua tu di bawah naungan panji kepujian aku. Tengok Allah Ta'ala bagi ke dia terlebih. Tapi di dunia ini tak nampak, bila akhirat nampak. Tempat nyata di syafa'atul uzma, ketika dah penuh di padang mahim. Ibrahim pun yang sama, perkataan sama, berhala kepada Musa. Musa pun tak sanggup, berhala kepada Isa pun tak sanggup. Ini orang pakai ulul azmi. Ulul azmi. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa ni pakai ulul azmi. Adam Abul Bashar, bapa segala manusia. Mereka ini tak sanggup.
Apa tu? Allah nak menzahirkan pangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak sanggup orang-orang kenamaan, tak sanggup. Akhir Isa perala suruh cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila bertemu dengan dia kata macam mana? Ana laha. Ana laha. Tengok yang lain lastu laha, lastu laha. Bila sampai kepadanya ana laha. Akulah. Syafaat ini aku. Ummati, ummati, dan dia agak umatku, umatku. Baru kena inilah kena Muhammad lebih sungguh. Tak dunia dulu ku tak percaya. Inilah jadi menunduk kepala. Nakisu ru'usihim inda rabbihim. Yang Allah Ta'ala cerita. Sebab tunduk ini. Tunduk cerapa. Tengok orang salah tak ada dunia macam mana. Malu tak ada tak muka ketua panggil. Tunduk cerapa. Maka Tuhan sebut. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Kan tunduk kepala. Malunya, takutnya, sesalnya, tak ada kan. Habis kira-kira. Tak dunia dulu tak percaya. Bila tengok, lebih sungguh Muhammad. Sahabat Adam walaupun Abul Bashar di bawah namanya Muhammad lagi. Ada agak lebih Nuh. Sehingga panggil Adam Sani. Kan anak cucu Adam turun-menurun berliung-liung mari tu. Mari habis banjir sekat Nabi Nuh. Hanya tinggal keturunan daripada 3 keluarga anak Nabi Nuh, Sam, Ham, apa dia? Yafis. Daripada situlah biak turun sampai ke kita ke zaman. Sampai yang kata Adam Sani. Tu orang hebat-hebat. Tapi bila minta syafaat, lastulaha, lastulaha. Nafsi, aku nak bawa diri je hari ni, aku takut, tak berani nak tangguh orang lain. Tengok. Tapi bila dia mana Muhammad, analaha, analaha. Kena habis dia. Habis dia kata ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah. Apa dikait yaumul qiyamah? Karena dinyata akhirat. Adapun di dunia pakak duk menentang dia. Sebut Nabi Muhammad marah pakai nama. Kalau orang Yahudi sebut nama pun tak boleh. Orang Yahudi tak ada nama Muhammad, Ahmad tak ada. Dia marah sampai ke nama. Nama Muhammad, Ahmad dia marah. Tapi kan nama Yusuf, Ibrahim adalah Yusuf, Ibrahim, Ishak. Ismail tak ada. Marah pakai nenek. Oh ya Allah. Tengok. Ini mana katanya sifat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita orang mukminin. Apa dia dapat kita kenal. Begina Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bagai-bagai. Lalu itulah dalam selawat dikaitkan dengan ialah sayyidul mursalin. Lagi wallazi ba'athahu Allah, dan Nabi Muhammad juga ialah yang telah bangkit akan dia. Kerana bangkit sini makna melatih ke jadi rasul lah. Sebab depan dia kata yang telah bangkit akan dia Nabi SAW oleh Allah Ta'ala bangkit jadi rasul. Tu mana ba'athahu Allah, biasa. Supaya hikmah liyutammima makarimal akhlaqi, antara lain supaya mesempurna ia akan segala perangai yang mulia. Akhlak bahasa Arab kita dah ambil akhlak jadikan Melayu kan. Akhlak yang bagus, akhlak yang bagus. Bila terjemah perangai. Sini panggil perangai tak? Panggil ya? Tapi kita orang petani tak panggil tu baca turut huruf surat dah. Luar surat perangai. Orang petani panggil perangai. Oh perangai. Perangai budak tu bagus. Perangai daripada perangai tadilah. Jadi perangai. Supaya buah petai jadi buah petai. Orang petani panggil. Itu dia. Tupai jadi tupai. Itu dia. Bezaan lahjah saja. Itulah. Di antara dia selain pada dia menyampai hukum hakam, menyampai akidah, mentauhidkan Allah dan percayakan dengan hari akhirat. Selain itu juga dia mensempurnakan akhlak, perangai ataupun dengan kata lain orang petani budi pekerti. Ada panggil juga. Sini panggil budi pekerti lah. Itulah yang telah bangkitkan dia oleh Allah jadi Rasul supaya mensempurna ia akan segala perangai yang mulia-mulia pada segala perkara dunia dan agama. Dia tunjuk ajar semua kan.
cara kerja, apa dia tunjuk ajar, apa dia agama. Ini apa nama ni, iktibah daripada hadis bagaimana dia sebut innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq, tu nota kaki 1 di bawah tu. Nah, hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Masjid nama masjid Abi Hurairah. Nah, masya-Allah. Banyak sebelah balik Malaysia ada tengok nama-nama masjid tak ambil nama sahabat. Ini di sini nama masjid Abu Hurairah. Ada kat Kuala Lumpur Selangor ada nama masjid Mu'adz bin Jabal. Nah, ini masjid Abi Hurairah. Ada masjid Bilal, kata gila. Riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, nama dia Abdul Rahman bin Sakhr. Nama Abu Hurairah karena dia tu dimasyhur dengan kunyah. Gelaran yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia suka. Ada riwayat kata dia bawa nak pergi solat, temu anak kucing do apa dia sejuk, dia ambil pun dalam sejadah dia, gulung-gulung pun. Bila dia pergi jumpa Rasulullah SAW, dia cakap-cakap, anak kucing bila berasa panas dalam segat tebek pun. Nabi SAW, anta Abu Hurairah, kau ni bapa anak kucing. Kalau bahasa kita anak kucing lah, Hirah kucing, Hurairah sigat terseri. Kau ni bapa anak kucing. Allah, Abu Hurairah bila dengar Rasulullah panggil ke dia SAW itu begitu, dia seronok dengan panggilan Rasulullah SAW tadi. Dari dia istiharkan, aku dah dipanggil aku Abu Hurairah. Hingga siapa? Abu Hurairah. Pak kucing, pak anak kucing. Nama hilang namanya. Hingga berkhilaf ulama, nama apa Abu Hurairah ni? Siapa belas-belas perkataan ulama kata nama Abu Hurairah nama apa? Maka dalam belah-belah tu yang paling rajahnya nama dia Abdurrahman ibnu Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Itu nama dia. Nah, bukan nama dia betul Abu Hurairah ni. Dia dalam cerita hadis ni kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berartinya hanya sungguh dibangkitkan akan aku jadi nabi itu supaya aku mensempurnakan akan segala perangai yang mulia, yakni budi pekerti yang baik pada dunia dan agama daripada segala sifat mahmudah. Apa sifat mahmudah? Arti segala sifat yang dipuji, seperti tawadhu. Nah, tengok dia sendiri tu, syadidul haya wa tawadhu. Dia sendiri. Dan juga apa arti tawadhu? Artinya rasa rendah diri kerana Allah. Dan qanaah. Apa qanaah? Artinya rasa memada dengan apa yang ada. Itu qanaah. Kadang-kadang orang petani ambil kalimah Arab qana', jadikan Melayu genak. Rasa genak. Genak tak apa? Cukup. Makan nasi tak genak hari ni, apa maksud? Tak cukup. Antara petani pengen genak. Daripada Arab qani'a yaqna'u, qana'an qana'ah. Artinya rasa cukup dengan apa yang ada. Daripada qana'ah itu sifat terpuji. Kadang-kadang kita ni banyak dah kepunyaan tapi rasa tak cukup. Itu satu kesusahan tu. Itu sifat terpuji. Dan redha dengan qada Allah. Apa redha? Juga orang Melayu kita panggil rela. Tukar sikit je, daripada redha jadi rela. Katanya kata aku tak suka, aku tak rela, kata. Daripada redha tu jadi rela. Dan ikhlas, bersih pada semua pekerjaan tu kerana bersih hati, ikhlas. Semua tu sifat terpuji. Maka dibangkitkan dia tu ialah kerana mensempurnakan segala akhlak yang mulia. Dan selawat salam lagi wa ala alihi wa itratihi tahirin, dan atas keluarganya, yakni mudah-mudahan rahmat Allah serta takzim dan kesejahteraan itu turun keduanya atas keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan anak-anak cucunya yang suci, mereka itu ini suci daripada syirik dan kufur. Karena manusia selain pada Nabi ini tak ada maksum seperti Nabi. Suci, bersih macam mana pun, mesti ada berlaku maksiat walaupun dosa kecil. Berlaku. Tak ada manusia yang suci daripada dosa kecil. Pasti yang kata keturunan dia, keluarga dia yang suci, yakni suci daripada syirik dan kufur. Tak ada anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syirik dan kufur, tak ada. Nah, tentang kesalahan amalan, tu tak lari manusia. Itu maksud kata yang suci itratihi tahiri, suci yakni daripada kufur, syirik dan kufur. Allah Ta'ala jaga, tak ada anak cucu dia syirik kufur, tak ada. Dan juga segala sahabatnya, sahabat Nabi SAW yang baik, al-mahdiyin yang dihidayahkan mereka itu kepada beriman, lagi al-muhtadin, lagi pula yang dapat hidayah, dapat petunjuk mereka itu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa 'alat tabi'ina lahum, dan atas segala orang yang ikutkan mereka itu segala sahabat radhiyallahu anhum, mengikut pada beriman. Karena bi ihsan ai fi iman. Tu dengan terjemah begitu, satu nak jaga kata ba dengan makna fi. Ihsan murad dimaksudkan iman. Lalu dalam terjemahan kata ikut pada beriman. Bukan nanti maksud kata ihsan, hak kata an ta'budallah ka'annaka tarah. Hak tu khususi orang khawasul khawah. Gak kita orang mukmin nak sapa mutabat tu itu sebab pilihan Allah. Orang nak boleh duduk di VIP tu, bukan semua orang kan. Tu nak duduk mutabat tu. Kata kalau murak dengan ihsan dengan mana itu, kita tak masuk dalam tu. Kita kemudian tak masuk lawaman tabi'ahum bi ihsan kerana kita tak sampai mutabak tu. Ulama kata murak dengan ihsan situ iman. Mana orang yang mengikut turun menurun sampai ke akhir kiamat, hampir kiamat, iaitu ikut pada beriman. Sebab di akhir zaman paling kurang orang pandai kata Allah. Pandai kata Allah. Sebagaimana hadis kata tak akan berdiri, tak berlaku kiamat selama mana manusia masih ada berkata Allah, Allah. Tengok paling kurang terlalu jauhnya jarak masa Allah, Allah. Sekadar tu. Tak pandai lebih banyak pada tu. Tengok. Nah, tu mana kata orang ikut pada beriman. Sehingga kepada hampir hari bangkit segala yang mati ila yaumil ba'ts. Hingga kepada hampir hari bangkit segala yang mati. Dan balas waddin, hari balas akan segala amalan dan kerjaan mereka itu segala yang mati. Sama ada yang baik ataupun yang jahatnya. Tu tamatlah kita dari segi muqaddimah kita. Lepas tu baki lagi amma ba'du ni panggil ba'is. Apa sebab-sebab yang boleh kita nak buat kita ini adalah di antara beberapa sebab. Amma ba'du. Nampaknya memandang kepada masa tu rasanya cukup dulu sekadar itu. Lepas tu kalau kita nak sambung kerana ini sekali, bila nak dapat main bulat wallahu alam kan. Maka untuk kita nak sambung ke pengajian kita ni masa dalam bulan Ramadan baru ni, saya baca untuk budak-budak pelajar. Kalau sana panggil budak-budak pondok, kalau yang Kelantan panggil budak pondok, kalau orang Petani panggil tok pakir. Dalam Ramadan ni baca, tapi belum khatam. Akan sambung lepas pada ni untuk mengkhatamkan kita. Walaupun adalah rakaman dia dibuatkan oleh budak kita di sana. Untuk kita nak ngaji sambungnya bolehlah ambil rakaman, tapi hubungi dengan Ustaz Fauzi lah, Fauzi Pulau Pinang. Sakupak dengan kitab rakaman tu dia lah yang melakukan. Jadi kalau untuk kita nak sambung kita ini dah baca sampai kepada 91 hikmah. Tu. Bila buka pondok ni balik ni, pondok akan buka ni mulai belajar, akan sambung ngajar.
Maka dalam rakaman ni ada terus. Dengan ni baca sekadar ni je ni. Panak habis banyak lagi ni. Kalau kita ingin nak sambung kajiannya, cuba hubungi dengan Ustaz Fauzi dari segi rakaman kita. Itulah. Tapi hari ni tak selesai lagi, tak khatam lagi dah baca. Itulah di antara bahagian membaca kitab. Kemudian masa untuk kita nak berjalan majlis ni sampai jam berapa? Mana Tok Imam ni tak tahu lagi. Tok Imam. Tok Imam. Nak tanya Tok Imam kita nak sampai jam berapa ni? Oh iya. Ikut saya tak boleh, kena ikut yang ramai ni. Jadi walau bagaimanapun IT sekarang kita jam mengikut jam di sini dah pun 9.25 minit. Kalau kita sana barunya 8.25 minit. Jadi kalau sekiranya kita nak teruskan lagi, kita pergi kepada soalan-soalan lah kalau sekiranya ada Tak Imam. Ada Tak Imam soalan? Ada? Tak ada? Kalau beginilah. Baik, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, boleh sila. Ya. Baik, ni tak tahu pasal tak ada mari solat maghrib di sini, salat jamak di sana. Baik, cara wirid di sini macam mana lepas salat? Cara wirid di sini ada yang didenari, ada yang tak dengar. Baik. Kalau kita dah tahu kita dalam umum Malaysia ni, baik sama ada di Kelantan, baik Terengganu, Kedah, semua umum ke mana-mana dia pergi tu, selepas solat selalu wirid berjemaah. Sini tu nak wirid berjemaah. Ya. Jadi wirid berjemaah artinya selepas daripada solat kan, adanya astagfirullah, adanya tawak, macam-macam lah pula terima daripada ijazah guru tu. Walau kenapa tempat naknya wirid cara berjemaah. Astagfirullah, serta pula nyaring. Kalau zaman sekarang ni pakai mai pula. Sampai kita duduk kampung pun dengar wirid. Sekarang. Lepas tu tempat nak tanyanya, tempat nak soalnya ke mana? Jadi kesimpulannya secara zikir kita itu termasuklah wirid. Asalnya berzikir, cara umumnya berzikir. Maka zikir itu terbagi kepada zikir qalbi, itu maksud ingat di hati, dan zikir lisan, sebut-sebut di lidah. Bila sebut perkataan zikir, muradnya zikrillah. Adalah gati mudhaf ila az-zikr ay zikrillah, sebut Allah. Maka sebut Allah bagi-bagi bentuk. Ada sebut dalam bentuk tasbih subhanallah, ada dalam bentuk istighfar astaghfirullah. Pendek kata paling kurang zikir Allah. Kerana apa zikir? Sebut Allah. Kalau ingatkan Allah. Bila sebut dia kaitan dengan lidah. Bila kaitan dengan lidah, dia tertakluk dengan sama. Bila sebut Allah, telinganya dengar. Kalau kita sebut Allah, tak dengar ke diri sendiri, orang panggil apa dia? Kalau bab solat ke, dia panggil dia agak tidak jadi solat kita, kerana rukun qauli berkaitan dengan dengar ke diri sendiri. Ayyusmi'a nafsahu, bahawa pendengar ke diri sendiri. Terlalu perlahan, terlalunya kohoh katanya panggil, sampai diri sendiri tak dengar. Tak sah dia tu baca Fatihah. Bila tanya mula baca apa? Baca Fatihah. Kerana aku tak dengar, aku sendiri pun tak dengar. Macam mana itu? Tidak sah. Paling kurang kita dengar. Bila kita
Dengar kedengaran itu sampai kepada yang lain di sisi kita, sampai 4-5 orang dengar. Itu panggilnya jahar, nyaring namanya. Maka zikir lisan tadi itu terbahagi kepada dua. Ada berbentuk sir ataupun yang katanya israr, perlahan-lahan. Ada pula bentuk jahar. Kalau boleh apa dia tu, anak-anak bayi tu, kalau boleh dia jadi gangguan sikit, ada jadi gangguan tu gitulah. Ya, bila ada gangguan dia panggil kata habis power. Tujuan kita nak dengar, dia faham betul dia ada gangguan. Masyhur hati kita. Apa tadi nak nyata apa tadi? Masalah zikir kita ada bentuk jahar, nyaring, ada bentuknya sir, perlahan-lahan kohoh. Maka dhabit sir tadi sekadar memperdengarkan diri sendiri. Bila memperdengarkan melampaui kepada orang lain isinya dengar, panggil jahar. Dengar bila terlepas solat, astagfirullah. Kalau tak pakai mic pun, astagfirullah. Orang dalam sah tu semua dengar. Maksudnya jahar. Kalau sekadar diri sendiri, maksud dalam sir. Tapi kebanyakan umumnya dalam Malaysia ni banyak zikir dengan bentuk jahar. Apalagi pakai yang ni pula. Apa pula berjemaah sekali dengan makmum sekali, astagfirullah sekali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kan. Wa illahu yang lain sekali sampai pada subhanallah ada. Tapi kalau kita orang di petani tu kebanyakan pakai zikir sir. Tinggal lepas semaya tak bunyi pun. Masing-masing tu wirid tapi bentuknya sir. Perlahan-lahan. Adapun di sini bentuknya jahar. Apa tu tempat yang nak? Aula yang mana? Tu tempat naknya. Kedua-dua tu ada. Ialah kedua-dua tu iya. Mana aula, mana afdal. Jadi satu soalan. Juga ulama pun rahimahumullah ta'ala telah buat perbincangan dan dia telah buat persoalan. Setelah itu dia memberi jawapan khilaf ulama. Ada setengah kata zikir apa dia nyaring afdal. Kata setengah zikir sir afdal. Dua-dua kaum. Kemudian satu kaum yang ketiga, inilah yang rajahnya, dia himpun kedua perkataan tadi. Maknanya zikir sir perlahan itu afdal satu segi, dan juga zikir jahar afdal satu segi yang lain. Yakni pulanglah kepada natijah kita ataupun maksud kita. Maksud kita kalau dengan zikir kita dalam betul nak ajarkan, nak menggalakkan kepada anak makmum supaya zikir bersama. Tilik pada situ afdal. Ada satu tilik zikir sir ini dia nak kalau kita nak bawa pada riya, ujub, tu afdal sir lah pula. Dan tilik pada satu lagi taswis, mengganggukan orang lain. Tilik pada situ afdal sir. Sebab tak ada pula tertanya-tanya. Kan bila solat ada hak yang sepak dari awal solat, imam semaya 3 rakaat dia pun awal, imam selesai dia selesai. Selesai payah tambah lagi. Yang jadi masalah bila orang semaya mari bila semaya mari dah rakaat yang kedua atau ketiga, bila imam beri salam, makmum bangun tambah masuk kan. Tambah lagi serakaat atau dua. Bila masih dia tambah satu rakaat atau dua, wiridnya dia terkadang ganggu yang dia tambah tu. Ada orang yang jadi dia ada sami Allah yang dia rokok tapi ada Allahu akbar sami Allahu akbar. Apa? Kan dia dengar ibadah Allahu akbar zikir dia takbir dia. Subhanallah lah. Ya Allah akbar, betul lah dia rokok. Rokok tak apalah Allah akbar, tak ibadah Allah akbar. Manakala dia tasmi' sami Allahu akbar. Apa? Terganggu dengan hak ibadah Allah akbar.
Dia panggil tasbih. Timbul soalan bagaimana dengan sebab zikir nyaring terganggu orang yang tambah sembahyang. Itu pun satu soalan. Makanya sebab itu ada yang kata auda perlahan, ada pula yang kata auda sir. Tetapi ada kita nampak satu masalahnya, bila orang dalam kebiasaan, walaupun nyaring dia tak pernah dah biasa. Kita contoh begini, seperti kita rumah kampung, kalau dulu kampung senyap, malam-malam kat Lina senyap, tenang. Tapi tu baru kita duduk bandar, Allah, duduk tepi batang besar, tengok besar agak. Tak lena tidur, tak lena tidur. Tapi kalau orang anak tempat sendiri, dah biasa. Supaya juga kita tak biasa tidur di tepi pantai lah. Allah, kita tidur di rumah kawan di tepi pantai. Allah, makanya masa tu ombaknya kuat. Tak lena tidur. Tapi bagi tuan punya situ, ombak gung je pun. Sebab dia dah biasa. Demikianlah bila kita jadi kebiasaan, biasanya mirip nyaring. Bagi orang tambah pun dah biasa. Mudah-mudahan tak terganggu lah kerana dia biasa lah. Itu di antara jawab. Jadi kesimpulannya, zikir yang nyaring itu ada afdal di beberapa seginya. Juga zikir yang dia perlahan itu afdal di beberapa segi. Ada waris juga pada hadis Nabi SAW bila dia beri salam, adalah Nabi SAW bila dia selesai pada beri salam, dia istighfar 3 kali. Maka ada orang tanya, bagaimana istighfar dia? Astagfirullah, astagfirullah. Ini menunjukkan sahabat dengar. Tidak mana boleh nak cerita kata istighfar 3 kali. Itu sahabat dengar. Allah pun dia menyatakan, dia kata Allahumma antas salam wa minkas salam. Wa adkhilna jannata darus salam. Jadi bermakna kata sahabat dengar. Dan kata setengah-setengah sahabat, aku dapat ketahui bahawa ia tu sudah selesai pada salat. Aku tahu dia kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini menunjukkan nyaring. Maka sebab tu nyaring pun ada lakukan. Maka ulama pun kata hak dia wirid apa dia zikir yang nyaring itu nak mengajarkan hak yang belum pandai. Maka dia zikir secara perlahan itu setelah mereka pandai. Tak payah ajar lagi lah. Kan? Itulah di antara. Dan juga Umar bila dia solat malam dia baca nyaring. Manakala Abu Bakar dia baca sir. Apabila dia dapati sampai pada Rasulullah SAW, dia tanya Abu Bakar, mau menajak Allah kenapa perlahan? Karena dia kata aku dengan Allah je. Ketika aku munajat mana berbisik-bisik, bersusik-susik. Dia. Hanya berbisik dengan Allah, hanya aku dengan Allah. Aku dengan Allah, tak perlu dengan pada yang lain. Hanya aku dengan Allah. Sebab tu dia pilih perlahan. Manakala Umar, macam mana Umar? Aku nak menjagakan, nak halau syaitan. Umar gitu. La ilaha illallah baca Quran dua. Yang nak menjaga kepada yang tidur, mana nak menjaga ke yang lalai. Eloklah bila kita zikir. Tengok bila zikir. Wa ilahukum la kan boleh ingat pada anak mama. Lagi pula ada semangat dalam nak berzikir. Itu tidaknya bagus. Jadi kita nak meletakkan nyaring itu afdal semata-mata, tidaklah. Sid afdal semata-mata pun tidak. Tengoklah huraian-huraian dia tu. Itu di antara. Baik. Ya. Kalau ada lagi boleh kita sambung sikit lagi. Ada memang? Ada ni di belakang. Apa nak? Boleh. Bagi kita imam. Bagi kita imam. Sembahyang musafir ada 2 jalan. Satu tempat tu ada 2 jalan. Satu jalan lebih dari 2 malam dan satu
Kerana di hari ini jalannya banyak. Nah, jalan dibuka, cabang-cabang itu menyebabkan kalau dulu katakan 100 km, sekarang dipotong-potongkan yang apa kita panggil lekok sana panggil, tanya panggil apa sini? Ada jalan pita tu macam kalau jalan ni lekok, ada jalan betul straight, ada jalan panggil apa panggil? Lekok juga. Selekok, ada lagi selekok, jalan yang selekok. Dengan sebab selekok jadi jauh. Apalagi jalan pula di pinggir bukit-bukit kan. Jadi begini. Walau kadang-kadang kita tengok tempat dia selekok dia tu rasanya masa boleh lompat. Gini. Sampai 100 km. Tapi cuba kita membetulkan jalan pita buat jabatan ke apa. Oh, daripada 100 km tinggal 80 km. Bila 80 km, dalam mazhab kita Syafi'i tak sampai 2 merhala kan? 2 merhala pakai berapa kilometer sini? 81. Tu 81 km. Katakanlah bila dipotong-potong tinggal 80 km ataupun 70 lebih. Arti jarak tak sampai 2 marhalah. Tapi kalau tu jalan yang selekok tadi 100 kilo. Lalu timbullah soalan, kita orang musafir, sebagaimana kita maklum bagi orang musafir dengan cukup syaratnya, safar yang mubah satu syarat. Serta pula sampai jauh perjalanan jarak itu dua marhalah 80 km 81 km 2 marhalah. Maka cukuplah syarat-syarat dia bagi musafir itu mengharuskan, membolehkan kita itu memendekkan solat, panggil qasar. Yang 4 boleh kita buat hanya 2 kan. Sampai pula boleh jamak, boleh himpunkan. Di satu waktu 2 solat. Kalau tidak, dengan sebab-sebab haram kita sengaja mengeluarkan solat dari waktu kan. Inna salata kanat 'alal mu'minina apa dia? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya kitaban ay fardan mafruḍan. Semaya itu difardukan, mawqutan ay muaqqatan. Ditentukan masa zuhur sekian hingga sekian seterusnya. Kita nak sengaja mengeluarkan zuhur solat dalam waktu asar, haram sengaja mengeluarkan. Tapi bila kita ada sebab yang mengharuskan, antaralah safar yang mubah, yang cukup syarat, maka harus kita menjamak dan mengqasarkan. Timbulnya soal, kalau kita pergi jalan tu ya memang sampai lebih pada 2 marhalah. Tapi ada jalan satu lagi. Kita pergi jalan dekat. Timbul soal, boleh dapatkah kita nak qasar? Kalau kita pergi jalan yang dekat, sekadar tu tak ada nak pergi ke lain lagi lebih pada tu, maka paling tak sampai 2 marhalah. Maka tak harus kita nak jamak. Kemudian kalau kita pergi jalan yang jauh tadi lebih pada 2 marhalah, tu harus. Lepas tu timbul satu soalan pula. Bagaimana sengaja jalan ni ada, sengaja kita nak pergi jalan yang jauh. Sedangkan jalan yang dekat ni ada. Sengaja kita pergi jalan yang jauh. Apa tujuan pergi jalan jauh? Supaya kita nak qasar, supaya kita nak jamak. Kalau pergi jalan ni boleh, tapi sengaja pergi jalan ni. Bagaimana pula? Kata ya, bila kita pergi jalan ni tak apa, boleh qasar jamak. Itu dia. Ini banyak kata rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan hamba-Nya kan. Baik, apa lagi? Ada satu lagi, dia beri satu blok satu. Ya. Ada lagi. Tuan Imam sendiri. Oh baik. Untuk mendengar kepada makmumnya. Segi istighfar, Lolo ni kita dengar tentang baris, tentang baris bacaan Al-Hayyu Qayyum, Al-Hayyul Qayyum masalah. Tu macam mana? Ya. Itu pun jadi satu isu juga tu.
Tapi walau isu bagaimana isu pun dengan kita ada pengajian pelajaran agama, semoga isu itu selesai. Jadi timbul jadi satu permasalahan juga di istighfar. Astaghfirullah. Nanti kita mana dah. Tapi bagi orang awam, astagfirullahul azim itu orang panggil orang awam. Kalau kira dari segi betul, itu tidak betul lah. Kalau orang mengaji kaedah, dia panggil Allah tu nasab. Kerana ia jadi maf'ul bagi astaghfiru. Fi'il mudhari' daripada istaghfara yastaghfiru. Mula dengan hamzah mutakallim astaghfiru. Sebab tu dalam kita istighfar pun winata, jangan astagfirullah. Apa astagfirullah? Winata hamzah tu nak winata tu kerana hamzah tu mana aku tu. Kalau astagfirullah. Apa kamu duk kata? Aku tak faham kata apa tu. Aku istighfar. Istighfar tidak macam tu. Kena astaghfiru. Mana aku minta ampun. Di mana aku di hamzah tu kalau nas taghfiru kami. Tapi hawarinya macam tadilah awal astaghfiru. Kemudian maf'ulnya Allah, lalu tu kalau hu tu salah, dipanggil lahnun. Ya betul astaghfirullah. Nanti kita kata nyata dulu astagfirullah. Tapi dah kita wakaf astagfirullah. Itu kerana wakaf. Kalau nak berbaringkan astagfirullah. Lepas tu disifat padanya al-azim. Maka astagfirullahalazim. Itu yang betul. Kalau astagfirullahul azim itu salah. Perlu dibaiki. Tapi dia kebiasaan sudah susah nak baiki. Masa awal kata bila masuk bilik jadi gitu astagfirullahalazim. Kerana biasa lagu tu dah. Lagu anak pun salah. Kemudian astaghfirullah allazi astahwarinya astaghfirullah. Bila sambung astaghfirullahallazi la ilaha illa huwa. Tapi bila kita wakaf lahu. Patut kait pula astaghfirullahallazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu Sahawari datanya ada riwayat astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lepas tu kita mengaji kaedah. Apa tu? Kerana dia panggil na'at. Orang mengaji nahwu kata panggil na'at. Kalau mengaji hadis tu, mengaji i'rab hadis tu, panggil astaghfirullah maf'ul bagi astaghfiru nasa. Manakala sifat na'at yang pertama main dengan bentuk apa dia isim mausul. Allah allazi la ilaha illahu. Allazi na'at yang pertama pada Allah. Tapi dia isim mabni. La ilaha illahu dia panggil silat bagi allazi. Na'at dia kedua al-hayya. Tak kala na'at pada Allah nasa al-hayya nasa. Sifat na'at dia kedua. Manakala yang ketiga al-qayyuma. Na'at yang ketiga pada Allah. Itu asal. Kemudian di samping itu harus boleh al-hayyul qayyumu boleh. Dia panggil na'at maqmu dengan dikaid. Maka kita kebiasaan kita banyak nak guna hayyul qayyum. Hayyul qayyum. Astaghfirullahallazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tidak salah. Tak boleh kita nak tegur jadi kebesar-besaran, tak boleh. Tak ada salah. Kalau al-hayyul qayyum pun harus dia panggil na'at maqtu. Al-hayyul qayyum boleh na'at maqtu. Panggil na'at maqtu, na'at jadi putuskan. Mana salah kata nak? Astaghfirullah, aku minta ampun akan Allah. Allah itu siapa? Allazi, Tuhan yang la ilaha illahu, yang tidak ada yang disembah, tidak ada yang disembah dengan sebenar melainkan hanya Ia.
Allah tadi siapa? Al-Hayya, yang maha hidup. Lagi Al-Qayyuma, yang menjagakan segala-gala. Ataupun Al-Qa'ima binafsi, yang berdiri dengan sendiri. Adanya terkaya tak, mana terkaya daripada yang menjadi dan ada. Al-Hayya Al-Qayyum. Manakala kalau baca Al-Hayyul Qayyum, orang ngaji kata Al-Hayyu Rafa'. Bila Rafa' apa jadinya? Nak sifat pada Allah, sedangkan Allah nasa. Allah kena Al-Hayya. Tiba-tiba baca Al-Hayyu, dia panggil Rafa' itu khabar mubtada mahzuf. Kedanya Huwal Hayyu. Tapi maknanya sifat pada Allah, panggil na'a maqmu'. Manakala Al-Hayyul Qayyum, boleh. Ada siapa pertekaran kuat tu. Itulah yang warid. Astaghfirullahalladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Pakala kata al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tak ada salah. Tak ada salah. Tak ada jadi pentekaran. Hanya kita kalau panas itu kita menerangkan. Dan kita tegur. Baik. Satu. Ada pun ayat kursi lain. Kerana nak ayat Quran. Ayat Quran dia pakai qiraat atau mutaba'ah, kena ikut dia walaupun kaedah boleh, tapi kita nak baca kena ikut yang warid. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. La ayat Quran ijma'. Seperti innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin. Kan? Maka ayat bismillah dalam surah An-Naml ijma' sekalian ulama kata itu satu ayat daripada Al-Quran. Siapa ingkar yang tu kufur. Maka hak datang pada Quran Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dah nak baca Bismillahirrahmanirrahim? Ayat Quran tak boleh. Haram. Karena qiraat baca datang lagu tu kita qiraah muttaba'ah, ikut je. Tapi kalau nak cakap di segi kaedah boleh. Kalau lain pada Quran seperti kita zikir nak makan lah. Ambil air nak minum, Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa, itu bukan baca ayat Quran. Itu zikir. Nak tidur, Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana Rahim? Ya, dia pengen nak maktum. Tapi kalau baca Quran, nak baca satu ayat Quran, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Kerana Quran kena tupu kepada bacaan yang datang warid. Kalau ada qiraat boleh, di berapa boleh. Tapi kalau kita zikir, tak apa. Maka kita nak tidur, dia panggil zikir Quran. Zikir itu ada lafaznya dalam Quran. Maka boleh. Bismillahirrahmanirrahim minum. Bismillahirrahmanirrahim minum. Tak apa. Jadi kalau kita tak faham, tegur, tak betul tu. Salah tu. Bagi orang tak tahu kan. Itulah di antaranya. Biasanya tema cukup ya. Alhamdulillah, syukurnya kita sekali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, masih memberi kesihatan kita, selamat, afiat kita, dan dapat kita meneruskan perjalanan kita dalam bentuk melalui bacaan sedikit kita sebagai muqaddimah untuk jadi kelaluan, dan semoga-moga insya-Allah Subhanahu Wa Taala jika dengan izinnya masa akan datang kita akan sambung lagi insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebagaimana cerita tadilah, bagi kita nak menyambungkan kita ini, boleh kita hubungkan jaga rakaman untuk kita belajar melalui itu. Apa dah kita muqaddimah dah dengan Tuhan punya dah ni, maka kita untuk diizinkan pada kita melalui untuk rakaman. Dia kadang-kadang orang ni tak, Tuhan punya tak tahu duk mengaji curi gitu. Dia tak boleh, dia kena minta ijazah juga akhirnya. Ni diizinkanlah. Kerana usaha nak sambung ni bukan sehari, bukan setahun dua ni. Kita dah baca sana tu hampir bulan, tak ada lagi. Begitulah. Maka dengan sekadar itu saja Imam dan semua para hadirin, dengan sekadar itu saja, semoga-moga diberi manfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum
ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك السلامة والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والأهل والمال إنك على كل شيء قدير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا زدنا علما والحمد لله على كل حال. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.